Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Buletin Didik edisi khas malam ini 6 Oktober. Anda bersama saya, Hazrina Kasim. Dan pastinya kita sedia maklum 3 atau 4 Oktober lalu, sekolah telah pun dibuka secara rasminya secara berperingkat melalui fasa pelan pemulihan negara. Dan yang pastinya juga keterujaan guru-guru murid-murid untuk melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran sudah tentulah menjadikan suasana pembelajaran lebih meriah. Namun malam ini 30 minit utama perbincangan kita ingin bawakan sorotan berkenaan dengan reaksi dan juga kelancaran tentang proses pembukaan sekolah bagi sekolah berasrama penuh. Jadi malam ini saya akan perkenalkan tetamu istimewa kita yang mana sudah pun bersedia secara dalam talian dan pastinya ini dia yang berbahagia Puan Faridah Yang Razali, Pengarah Bahagian Perumusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Faridah? Puan Faridah? Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lina sihat. Sihat, Alhamdulillah. Sekali lagi kita bertemu kalau sebelum ini, minggu lepas secara bersemuka tapi hari ini secara dalam talian. Dan pastinya kita nak bawakan perbincangan malam ini, Puan Faridah, nak menyentuh tentang kelancaran proses pembukaan semula sekolah bagi sekolah berasrama penuh. Mungkin Puan Faridah boleh memberikan sedikit perkongsian bagaimana sebenarnya setelah setiap usaha dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan kelancaran pembukaan sesi semula sekolah ini secara berperingkat dan melihat kepada 3 ataupun 4 hari sudah bersekolah dibuka, bagaimana agaknya kelancarannya? Silakan. Okey, terima kasih Lina. Jadi sebenarnya sebelum murid-murid kembali ke sekolah, iaitu kita ada kita expecting masa tu 11 ya. Kita ada 17 SBP daripada 7 buah negeri akan mula persekolahan sama ada pada 3 atau 4 Oktober. Iaitu SBP di negeri Selangor, Perak, Perlis, Sarawak, Terengganu, wilayah Persekutuan Labuan dan Negeri Sembilan. So kita expecting about 2,000 lah murid untuk kembali. Dan sebelum tu kita memang telah membuat persediaan yang rapi lah untuk memastikan bahawa keadaan adalah selamat untuk murid kembali ke sekolah setelah sekolah ditutup selama 5 bulan ya. Daripada bulan 5 sehinggalah bulan 10. Ya. Jadi antara usaha kita ya, kita telah mengadakan libat urus ya, pengurusan tertinggi KPM telah mengadakan libat urus untuk mengetahui sentimen serta daripada pelbagai kumpulan daripada ibu bapa, guru, pengetua, kumpulan-kumpulan pakar dalam pendidikan dan kesihatan ya. Jadi melalui libat urus ni kita mendapat cadangan-cadangan untuk kita buat penambahbaikan. Jadi antara usaha yang kita laksanakan ialah untuk memastikan bahawa ekosistem sekolah berada dalam keadaan selamat. Satu caranya ialah memastikan guru 100% telah menerima vaksin, begitu juga dengan staf sekolah dan juga pekerja kontrak di sekolah, iaitu keselamatan, pembersihan, dewan makan dan kantin. Dan Alhamdulillah, peratus guru yang vaksin telah mencapai 99.8%, hampir 100%, kecuali mereka yang tidak dapat divaksin atas sebab-sebab tertentu. Dan selepas tu kita ada program imunisasi COVID-19 remaja dengan KKM dan MOSTI yang melibatkan pemberian vaksin kepada murid daripada umur hinggalah 17 tahun. Dan Alhamdulillah murid kita telah pun menerima vaksin ya, daripada 42,000, hampir 43,000 murid. 66% telah menerima vaksin dos pertama. Kalau kita tengok tingkatan 4 dan tingkatan 5 telah mencecah 90% yang menerima dos pertama, dan bagi murid tingkatan 1 hingga tingkatan 3 sudah 50%. Jadi kita memang faham bahawa ada parents yang agak keberatan nak hantar anak ke sekolah sebab mereka akan kata, guru dah vaksin, pekerja dah vaksin, bagaimana dengan anak-anak kami? So, melalui usaha bersama dengan KKM dan MOSTI, kita dah berjaya melaksanakan program vaksinasi di mana setengah daripada SBP kita sendiri menjadi PPV ya, untuk pemberian vaksin kepada murid.
Dan kini kita telah hampir 1,900 murid daripada tingkatan 5, tingkatan 6 dan juga pelajar International Baccalaureate Diploma Program. Kehadiran sehingga hari ini adalah 9.5%, which is good. Kita ada daripada Terengganu masuk pada 3 hari bulan dan juga negeri-negeri lain itu pada 4 hari bulan. Dan sebelum itu pengurusan tertinggi KPM juga telah melaksanakan pemantauan di sekolah-sekolah untuk memastikan keadaan ada dalam keadaan yang selamat ya dan mematuhi SOP pengurusan dan pembukaan semula sekolah versi 3.0. Okey, baik. Kalau dilihat tentang usaha yang dilakukan oleh KPM ini, pastinya dari segi pemantauan yang telah pun disebutkan oleh Puan Farida ini benar-benar bertujuan untuk membantu dari aspek kebersihan, keselamatan dan pematuhan SOP. Saya nak menyentuh tentang aspek keselamatan ini yang menjadi faktor utama yang dititik beratkan dalam usaha KPM untuk menjamin keselamatan murid-murid. Dari nak menjaga ekosistem di semua SBP ini, kalau boleh dapat diterangkan sedikit tentang langkah-langkah yang dilakukan di peringkat SBP sendiri. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Okey, jadi tadi kita dah terangkan tentang vaksinasi ya untuk guru, warga sekolah dan pekerja dan begitu juga murid. Di samping itu kita juga membuat beberapa penambahbaikan kepada SOP versi 2.0 memandangkan kita ada varian Delta yang airborne. Jadi di sini kita perlukan pengudaraan serta pencahayaan yang baik. Yeah. So disebabkan kita kena memastikan sekolah ada pengudaraan yang baik. Jadi semua pintu dan tingkap mesti dibuka. Semua langsing tanggalkan. Semua skirting tanggalkan, begitu juga scallop-scallop tu kita perlu tanggalkan untuk memastikan pengudaraan adalah baik. Jadi di situ murid akan berada dalam keadaan masih ada penjarakan ya 1 meter, sekurang-kurang 1 meter. Kita ada juga SOP seperti laluan-laluan di tanda, kerap mencuci tangan dan juga peraturan-peraturan seperti kita tidak benarkan murid itu keluar bermalam ataupun outing sebab bila mereka keluar mereka akan terdedah kepada risiko jangkitan. Dan antara yang baru, perkara baru yang kita perkenalkan ialah melaksanakan saringan COVID-19 menggunakan ujian kendiri ataupun the self-test kit. Jadi sewaktu murid ini nak mendaftar masuk, kita akan memastikan murid melaksanakan saringan COVID-19 menggunakan self-test kit. Jadi murid ini sewaktu mendaftar, ibu bapa akan tunggu, yang dihantar oleh ibu bapa, mereka akan tunggu di luar dan setelah selesai mendapat result, baru murid itu boleh mendaftar. Sekiranya resultnya negatif, murid boleh mendaftar masuk. Sekiranya positif, maka kita akan minta ibu bapa membawa kepada fasiliti kesihatan yang berhampiran untuk tindakan selanjutnya. So mungkin KKM akan minta untuk membuat RT-PCR test. Okey, kita ada juga murid yang menaiki bas sekolah ya. Untuk pengetahuan Rina, pihak KPM, pihak BPSBP, kita menyediakan pengangkutan bagi pelajar terutama sekali yang kumpulan B40 untuk kembali ke sekolah. Contohnya kalau murid tu daripada Perlis nak kembali ke Putrajaya, kita akan sediakan bas untuk menjemput murid tersebut ya. So kita ada perjalanan daripada Terengganu ke Kuala Lumpur, Terengganu ke Seremban, Johor ke Kuala Lumpur. So kita ada pergerakan yang diatur dengan rapi. Jadi murid-murid ini sebelum mereka menaiki bas, mereka dikadaki melaksanakan ujian kendiri ini. Sekiranya negatif, barulah mereka boleh naik bas dan seterusnya dihantar ke sekolah masing-masing. Bagi murid yang mendaki kapal terbang ataupun feri, begitu juga mereka dikadaki melaksanakan saringan COVID-19 ini sebelum mereka menaiki kapal terbang ataupun feri. So biasanya tu di pick up point tu ya ialah sekolah SPP sendiri.
Untuk pengetahuan juga, selain daripada saringan sewaktu pendaftaran, murid-murid ini juga akan melaksanakan saringan COVID-19 pada hari ke-6 berada di asrama dan juga pada hari ke-14. Selain itu, sekiranya mereka bergejala, mereka juga akan melaksanakan self-test kit ini dan juga diisolasi ya sekiranya mereka bergejala sewaktu berada di sekolah. Dan kita juga sekolah berhubung rapat dengan pejabat kesihatan daerah untuk tindakan selanjutnya. Baik, Puan Farida, saya percaya itu antara garis panduan yang sudah pun ditetapkan bagi memastikan benar-benar keselamatan murid-murid ini dapat dijamin. Sebentar lagi kita akan kembali semula. Mungkin kita nak tahu serba sedikitlah berkenaan dengan pergerakan keluar masuk murid-murid ini. Adakah sebarang kelonggaran diberikan? Semuanya di Buletin Didik edisi khas selepas ini. Kembali semula dalam Buletin Didik Khas. Malam ini kita ingin mengetahui tentang garis panduan pengurusan dan pengoperasian Sekolah 3.0 bersama dengan yang berbagi Puan Faridah Yang Razali, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita terus nak bertanya dengan Puan, bagaimana kalau kita lihat dari segi pergerakan keluar masuk murid-murid ini? Adakah sebarang had dikenakan? Dan kalaulah berlakunya dari segi mungkin had yang diberikan itu, adakah terdapat pula kelonggaran dari segi mereka dibenarkan untuk bawa gadget ke sekolah? Silakan Puan. Okey, sebenarnya peraturan tu ketat tu adalah untuk memastikan keselamatan murid ya sehingga semua selesai vaksin. Mungkin kita akan lihat semua peraturan ini dan juga apabila daripada pandemik kita berubah kepada endemik. So until then kita akan mematuhi SOP sedia ada. Kita ada kelonggaran juga kepada murid iaitu dari segi kehadiran, because kita maklum bahawa ada ibu bapa yang masih merasa risau ya ataupun kurang yakin untuk menghantar anak ke sekolah atas faktor keselamatan. Mungkin murid ini mempunyai alahan atau sebagainya. Jadi untuk ini kita beri kelonggaran untuk tidak hadir ya. Untuk tidak hadir kalau sebelum ini kita akan beri amaran untuk sekiranya murid tak hadir, tapi kali ini kita tidak akan menganggap itu sebagai satu kesalahan disiplin. So tetapi ibu bapa diminta memaklumkan kepada pihak sekolah secara bertulis. Kita berkaitan dengan gadget, memandangkan mereka ni tidak dapat berjumpa ibu bapa. Kita ada kelonggaran untuk gadget dibenarkan ya seperti iPad, mereka ada bawa tab, mereka boleh menggunakan gadget di sekolah. Tetapi untuk penggunaan handphone itu sekiranya dibawa tu dia perlu ada kawalan oleh pihak sekolah ya, dia perlu ada SOP as in di mana nak simpan gadget itu, waktu bila dia boleh digunakan dan kalau gadget itu waktu-waktu yang dibenarkan untuk menggunakan. Sekiranya dibenarkan dia perlu ada kawalan yang ketat. Selain itu kita juga ada juga soalan dan rungutan daripada ibu bapa. Sekolah dah tutup sekian lama jadi kita kata baju dah ketat, kasut pun dah tak muat. Jadi untuk ini antara kelonggaran yang kita benarkan ialah untuk mereka memakai pakaian yang kemas, sesuai dan sopan asalkan sesuai untuk hadir ke sekolah disebabkan pakaian sekolah dah tak muat. Jadi kita bagi kelonggaran sebab KPM sebenarnya hendak murid ini kembali ke sekolah ya, disebabkan terlalu lama tutup PDPR ni dia akan timbul kesan yang negatif. Bila berlaku PDPR terlalu lama, gadget tak cukup ataupun mereka ada masalah data dan bila terlalu lama mereka jadi bosan dan hilang motivasi. So, sebab itu KPM ingin mengembalikan murid-murid ke sekolah, kita akan beri pelbagai kelonggaran ya untuk mereka kembali. Kalau kita biar terlalu lama,
kita tidak hendak murid ni dah merasa jauh ataupun renggang daripada persekolahan. Ya. Because ada juga di antara murid yang dah bekerja dan mereka pun dah hati sudah tidak ada kepada sekolah. Baik, itu yang sebenarnya kita nak elakkan daripada situasi itu berlaku dan pastinya dengan kelonggaran yang diberikan ini sekurang-kurangnya mengurangkanlah rasa kerinduan kalau ibu bapa tak dapat berjumpa dengan anak-anak dan sebagainya. Baik, kita nak menyentuh juga tentang aspek keselamatan apabila murid-murid ini menjalankan aktiviti di sekolah. Dan pastinya seperti aktiviti sukan ataupun co-curriculum ini dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Adakah sudah dibenarkan murid-murid ini menjalankan aktiviti-aktiviti ini? Puan. Okey, ya, Rina, kita tahu ya anak-anak ini sebenarnya hati tu ingin sangat nak bermain ya. Ya. Mereka nak bermain dan mereka nak kembali dan kita lihat mereka gembira menjumpa kawan-kawan di sekolah ya. Tapi untuk masa ini sukan yang kita tidak benarkan sukan yang menyebabkan yang ada kontak seperti rugby. Okey, kita ada sekolah-sekolah yang memang dia punya permainannya ialah rugby. Kita ada bola sepak, apakah permainan seperti ini kita belum benarkan ya sebab dia melibatkan close contact ataupun body contact sports. Jadi yang kita benarkan ialah sukan secara persendirian, riadah ya kalau kita nak berjogging ataupun kita main badminton ya di mana jarak di antara satu dengan lain adalah jauh. Ya. Permainan seperti tenis, badminton dan mereka boleh beriadah, mereka boleh buat senaman dengan penjarakan 1, 2 atau 3 meter antara satu sama lain. Ini ialah untuk memastikan murid ini perlu bergeraklah, mereka perlu bergerak. Jadi kita bukanlah kawal tetapi sebarang pertandingan ataupun yang melibatkan penonton itu memang tidak dibenarkan kecuali secara atas talian. Okey. Baik, kita melihat banyak usaha yang dijalankan dan juga inisiatif yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini dan kalau boleh dikongsikan juga Puan, bagaimana pula sekiranya kalau dilihat dalam situasi sebegini dari segi pengurusan asrama itu bagaimana mungkin boleh kita kongsikannya? Silakan. Okey, jadi begitu juga tidak ada banyak perubahan dengan SOP yang sebelum ini ya. Sebab di asrama kita ada juga peraturan murid perlu memakai pelitup muka lah kalau di sekolah, tetapi di asrama kita tak boleh nak expect dia pakai 24 jam ya. So di asrama dia bolehlah tak pakai mask, tapi di sekolah dia perlu pakai mask. Cuma di asrama itu mereka juga ada peraturan terutama sekali sewaktu menggunakan bilik yang diguna sama seperti bilik menggosok atau mencuci pakaian, dia perlu ada giliran. Maknanya kita hadkan bilangan pelajar yang masuk ke dalam untuk menggunakan bilik itu pada sesuatu waktu tertentu. Kalau waktu makan di Dewan Makan, kita hanya benarkan sama ada makanan berbungkus ataupun pack, hidangan secara individu ataupun buffet tetapi perlu ada pramusaji untuk menyajikan makanan tersebut. Mereka juga penggunaan bilik air perlu disanitasi secara berkala. So every time dia kena berkala dan seperti yang saya cakap tadi, kita minta tanggalkan semua langsir supaya ada pengudaraan yang baik. Tetapi langsir di kamar pelajar puteri itu kita tak bolehlah tanggalkan atas disebab-sebab privacy. Tetapi apabila tidak digunakan, bolehlah kita ikat ke tepi dan kita buka tingkap tu supaya ada pengudaraan. So bila kita pelajar puteri dah masuk ke asrama, bolehlah ditutup langsir itu. Okey. Baik, Puan Farida, pastinya ini juga situasi untuk kita benar-benar memberi keyakinan dalam kalangan ibu bapa apabila menghantar anak-anak mereka ke sekolah semula. Sekurang-kurangnya redalah sikit kerisauan ibu bapa tu. Cuma nanti kita ingin bangkitkan persoalan bagaimana pula dari segi pembelajaran anak-anak yang mungkin ibu bapanya belum bersedia untuk menghantar anak-anak selepas ini dalam Buletin Didik edisi khas.
Kembali lagi bersama kami dalam Buletin Didik edisi khas. Pastinya ketika ini kita nak bincangkan tentang garis panduan perumusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Baik Puan Farida, kalau sebentar tadi Puan ada menyentuh berkenaan dengan ibu bapa yang tidak bersedia untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Dan pastinya kita nak ingin tahu dari segi pembelajaran anak-anak ini bagaimana pula? Okey, sebenarnya apabila anak-anak ni berada di rumah, so mereka kalau sebelum ini semua orang berada di rumah, jadi kita boleh laksanakan pelajaran secara atas talian contohnya ya. Tapi sekarang ni cikgu berada di sekolah dengan murid dan murid yang tidak hadir itu berada di rumah. So yang ini dia memerlukan persediaan dari segi peralatan lah supaya murid ini kalau boleh dia ikuti pelajaran itu secara online. Ada SBP yang ada kemudahan ini ya, iaitu dia mesti ada smart TV, kamera, mic semua. Jadi untuk pelajar itu mengikuti pelajaran secara online sewaktu guru mengajar murid secara bersemuka. Tetapi bukan semua SBP yang ada fasiliti inilah. Kalau tidak mereka boleh menggunakan mungkin guru boleh menghantar modul kepada pelajar secara offline ya, ataupun dia boleh menggunakan sama ada WhatsApp atau Telegram ataupun melalui email. Itu yang boleh dilaksanakan lah untuk pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Jadi walau macam mana pun KPM memang akan melaksanakan ya yang terbaik untuk memastikan semua pelajar itu boleh kita kata kita ada juga catch up plan ya sewaktu mereka dah balik ini untuk memastikan tiada keciciran pembelajaran yang berlaku. Dari segi tindakan disiplin pula bagaimana Puan Farida? Okey, kita fahamlah bahawa keadaan ini sekarang ni dia tak sama dengan sebelum pandemik ya Rina. So kita tak boleh nak bertindak sama. Pelajar kita mesti ingat dia mengalami tekanan apabila PDPR terlalu lama. Jadi macam-macam dah berlaku disebabkan perubahan, kadang-kadang kedai rambut pun tutup begitu lama ya. Jadi kadang-kadang kita sekarang dah buka pun tak berani nak pergi kan. Saya pun dah setahun lebih tak pergi. Kita tak berani nak pergi, jadi disebab itu mungkin pelajar datang dalam keadaan rambutnya sedikit panjang, maka kita beri kelonggaran lah, maknanya kita tidak ambil tindakan dari segi asalkan kemas ya, penampilan kita kemas. Kita juga meminta jugalah agar guru-guru ni perlu banyak bersabarlah dalam mendidik pelajar ya. Mereka akan melaksanakan perkara-perkara seperti lambat masuk kelas. Kadang-kadang bila ada PDPR tu mereka lambat masuk ataupun kadang-kadang tak masuk. Jadi perkara macam ni perlu ada komunikasi lah di antara guru dan pelajar. Selalunya bila pelajar tak hadir, guru akan panggil nama ataupun call ya, call pelajar, call ibu bapa memaklumkan bahawa anaknya tidak hadir. Kita banyak menggunakan pendekatan memujuk. Okay, dalam kita mengejar kecemerlangan akademik, kita mesti ingat juga beri tumpuan kepada kesihatan mental pelajar. Yang ini juga perlu diberi perhatian. Ya, kita mesti ingat bahawa keadaan ini adalah satu keadaan yang tak natural ataupun bukan semula jadi untuk pelajar ini belajar secara PDPR sebegitu lama. Jadi disebab itulah kita hendak kembalikan mereka ke sekolah dan kita mintalah supaya guru-guru pihak sekolah banyak-banyak bersabar dengan anak-anak ini ya. Kita perlu mengambil kira kesusahan ibu bapanya itu melaksanakan PDPR. Dalam masa kita bekerja, kita perlu juga attend anak-anak punya PDPR. Kadang-kadang tak ada di rumah, anak-anak tu entah masuk entah tidak. Jadi ibu bapa juga ada yang terkesan dengan COVID-19. Jadi bila dia terkesan mungkin hilang pekerjaan. Kalau dulu ada pendapatan tinggi, sekarang dah tak ada pendapatan. Jadi ada banyak isu-isu yang perlu kita fikirkan. Maka pelajar ni semua tak sama. So kita mintalah pihak sekolah, guru, pendidik bersabar dengan anak-anak ini. Kita pun tak tahu bagaimana keadaan mereka di sekolah ya. Mungkin ada yang didera, kita pun tak tahu. Jadi
adalah penting bagi guru berkomunikasi dengan parent secara berhemah, memandangkan banyak isu-isu yang melibatkan sensitiviti. Berkomunikasilah secara berhemah dengan ibu bapa sekiranya anaknya itu tak hadir kelas ataupun tak buat kerja rumah. Kita banyak menggunakan pendekatan memujuk, ya, insya-Allah. Bila mereka dah kembali ke sekolah, kita dah melaksanakan yang terbaik untuk mereka dan mereka gembira dan keadaan dah pulih semula, maka bolehlah kita fokus kepada akademik dan sebagainya. Baik, Puan. Satu persoalan mungkin saya boleh ajukan kepada Puan Faridah. Dalam situasi sekarang ini, sekolah sudah pun dibuka. Katakanlah dalam tempoh pembelajaran selepas ini, ada murid yang merasakan nak kembali semula ke rumah. Adakah situasi ini dibenarkan? Okey, buat masa ini kita tak benarkan murid kembali ke rumah kecuali di atas sebab-sebab kecemasan. Okey, kalau ada kecemasan seperti contohnya ada kematian, ya, ataupun sakit tenat dalam kalangan ahli keluarga, ataupun mereka sendiri perlu mendapat rawatan di mana dia ada diperlukan. Okey, kita benarkan untuk keluar, tetapi setelah kembali mereka perlu membuat saringan kendiri COVID-19, ya. Dan of course kalau pelajar tu bergejala ataupun dia merupakan kontak rapat atau memang tidak dibenarkan kembali ke asrama. Sebenarnya kita ada lagi murid, ya. Tadi saya kata 95.5% yang hadir. Masih ada yang tak hadir sebab ada juga pelajar-pelajar kita yang positif COVID. Jadi yang positif COVID ini mereka adalah dalam kuarantin, ada yang di rumah, ada yang di hospital. Ada juga pelajar yang tidak kembali sebab mereka masih menunggu dos kedua vaksin. Ada juga yang flightnya pun dia tak dapat, especially yang di Miri, ya, pelajar kita di Miri itu mereka akan tiba lewat 9 Oktober. Ada juga yang menunggu vaksin, ada juga yang merupakan close contact pada keluarga. Jadi pelajar-pelajar ini memang belum kembali. So setelah kembali mereka akan melaksanakan saringan menggunakan ujian kendiri COVID-19. Okey, Puan Faridah, sedar tak sedar kita dah hampir kepada penghujung siaran. Mungkin sedikit ringkasan pesanan buat ibu bapa yang sedang menonton ketika ini. Silakan. Okeylah, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada warga sekolah, ya, guru-guru yang begitu berdungkus lumus menyediakan sekolah, ya, agar anak-anak kita boleh kembali. Kita tahu juga ibu bapa juga mengalami tekanan, ya, apabila terpaksa mengendalikan anak, PDPR dan sebagainya. Mudah-mudahan, ya, kita minta kerjasamalah daripada ibu bapa ke atas semua usaha yang dilaksanakan oleh KPM dari segi vaksin anak, vaksin guru. Kita meminta kerjasama penuhlah daripada guru dan ibu bapa ke atas semua program-program yang KPM laksanakan. Dan kita juga minta supaya ada komunikasi yang keraplah dan berkala antara ibu, bapa dan guru, sebab kita pun ada kumpulan-kumpulan seperti Telegram, WhatsApp dan Telegram untuk berkomunikasi, ya. Dan this is not an easy time for us. Kita perlu bersabar dalam mendidik supaya anak-anak ini boleh kita gilap, potensi mereka. SBP ini ialah tempat di mana kita menggilap potensi anak-anak ini supaya mereka boleh menjadi pemimpin. Dengan sebab itu kita perlu melaksanakan perkara dengan penuh komitmen dan juga usaha yang gigihlah. Jadi saya minta kerjasama semua pihak agar menyokonglah usaha KPM. Baik, kami juga di Buletin Didik edisi khas malam ini mendoakan agar segalanya berjalan dengan rancak dan juga lancar. Pastinya kesihatan murid-murid juga dapat dijamin. Terima kasih Puan Faridah Yang Razali, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk perkongsian yang sangat bermanfaat ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi tentang garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0 sifar, dan pastinya ia juga dapat memberikan pelbagai maklumat perkongsian yang penting kepada anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Hazrina Kasim mengundurkan diri.